Turki pula mungkin ramai yang bajet I setuju. Kedua, dalam masa 10 saat, player-player sudah pun bersedia untuk menyerang kota Triangle. Triangle semalam 3 bulatan selatan. Itu yang berlaku. 2 di pulau, 1 di kawasan Ferry Pier. Pada hari ini, adakah perkara yang sama akan berlaku? Dia terbang daripada bahagian utara. Jadi ini memberikan mungkin sedikit persediaan untuk pasukan seperti Sam9, yang mana mereka memang akan turun dekat kawasan Ferry Pier. Tetapi kalau mereka mendapati bahawa sebelum flight tu habis, circle ni dia pergi dekat pulau, mereka boleh turun kat pulau juga. Ini flight path yang bagus lah. In a way. Sekarang kita lihatkan Seroska Military Base menjadi tempat terakhir kapal ini akan menyinggah. Yang bermain di kawasan utara akan mula, utara pula. Betul lah, utara akan mula untuk terjun-terjun. Yang selatan ada beberapa pilihan. Melihatkan kepada circle kita, circle Jasnaya tidak dapat, Rozok pun tidak dapat, shelter Milta tidak dapat, pulau banyak tidak dapat dah. So Quarry belum lagi, area-area hospital pun rasanya kurang sedikit. Belah Seveni shooting range pun sedikit kurang. Ya, ada yang nak pergi ke sana tetapi Pochinki yang paling menariknya tak pernah tutup lagi. Itu betul-betul tengah circle, tapi circle tak pergi situ. Gatka pun belum lagi. Benar seperti yang kau katakan, Pochinki menjadi satu circle yang rare pula, sedangkan dulu memang itu adalah circle yang memang orang akan cari lah, sebab itu tim yang dekat Pochinki selalu menjadi juara, tetapi masih lagi circle yang berteka-teki dekat sini. Walaupun jawapan dia lebih kepada pulau besar. Iron Pro akan dimainkan untuk waktu ini. Menarik untuk line up, sebab kata daripada Bokeh dia dah lock line up tersebut, tapi ada pertukaran yang berlaku. Mereka mainkan balik Iron Pro di Erangel. Flash akan ditekan, peluru kena sebenarnya. Daripada M16 masih lagi akan dikejar. Ada 2 orang yang boleh menembak kenderaan tersebut. Mereka akan mencari kenderaan. Sudah nampak. Mereka akan cancel mungkin plan tersebut. Tak yakin dengan tembakan yang lagi pun rakan mereka berjaya untuk mendapatkan satu kawasan yang dilihat selamat ataupun yang nak ambil rakan dia. Tolong jangan. 4 orang. 1 kereta. Ada sekejap je lah. Berhenti je dekat rumah tu dah tak payah dah. Tapi tak apa, bukan motor sendol. Ya, betul. MRPX circle dekat shelter prison pada ketika ini. Dengan tiadanya tim Geek Fam, Sam9 akan mengambil Ferry Pier juga. Salah satu kawasan yang diguna pakai oleh Yuhai sendiri semasa mereka berjaya menang PMJC Yellow Group Stage. Bersama dengan Geek Fam pada ketika itu. Itulah kawasan penurunan mereka. Wow. Tapi inilah Orangle top 4 rate 36%, 22% untuk Sam9 dan juga Yal. Tinggi gila 36. Tinggi doh. And dia bukan top 5, dia top 4. 25 maknanya 1/4 game kau top 4. Ya, ini 1/3 game kau top 4. Bukan 1/3, lebih daripada 1/3 ya, tu. lebih daripada 1/3. Gila-gila lah Yal ni. So, dah lah Erangel tu dimainkan 3 kali. Paling banyak. So dia akan kurangkan probability luck ke apa ke. So memang konsisten lah. Ini berita yang menggembirakan je kalau anda peminat U2 Alliance. Yes, yang menariknya ialah sebenarnya kita ada cakap pasal beberapa play-play yang mungkin kau harapkan kalau dia dari last man standing. Tapi setelah melihatkan prestasi daripada Olio semalam, hampir membawa momen yang super dahsyat. Kecuali Leon, aku rasa ini adalah tim yang semua player dia memang satu level yang sama, iaitu level tertinggi.
Leon ni dia just unproven. Dia bukan sebab dia bukan sebab dia tak kuat ke apa, cuma kita belum nampak lagi. Sebenarnya Leon ini adalah seorang player yang kita kenal. Ya. Yeah. Dia Moss Goku memakai topeng. Memang itulah Moss, guys. Ya. Yeah. Tak ada nama player nama Leon. Ya, aku tak tahu Moss Goku ni akan terkesan ke pada hari ini kan. Mungkin dia bersedih sedikit. Oh ya. Kerana pelukis Dragon Ball. Tapi yang cakap sebenarnya tu, okay, kita hari ni memang berjanji akan borak pasal Dragon Ball banyak. Sebagai tribute kepada salah satu pelukis komik yang paling terkenal lah untuk orang-orang macam kami. Okay, momen apa yang paling best daripada Dragon Ball untuk kau? Aku rasa itulah setelah beberapa kali aku mengulang cerita tu, aku rasa ialah momen pertama kali menjadi Super Saiyan lah. Di planet Namek. Ya, di planet Namek, betul. Momen favourite aku adalah masa sebelum Dragon Ball Z. Masa tournament biasa tu lah. Tournament yang diorang buat tu. Tournament apa dia panggil dia? Dia bukan tournament of power kan? Ya, Budokai. So tournament tersebut ke apa? Goku lawan dengan si botak 3 mata tu, Tenshinhan. Ya. Aku rasa itu kot yang aku punya favourite. Ya, dia ada banyak moments yang menarik juga bila dengan Tenshinhan tu. Antaranya ialah dia Goku tiba-tiba pandai matematik. Kan dia cakap, oh kau split bagi 4. Jadi kuasa kau menjadi bagi 4 lah. Kan. Tapi logik tu memang berguna sampai ke sekarang pun. Betul. Kita tengok macam Olio lawan dengan semalam ni. Aku rasa dia ada mentaliti Goku kat situ. Oh, kau split 4. So kuasa kau kurang 25% saja. Ya. Tapi ya akan ditekankan oleh Vintores, tapi tidak akan di knockdown, berjaya untuk melarikan diri sekali lagi. Okey, dia akan terlepas. Dia tidak akan menembak. Oh, nyawa lasik dekat situ. Itulah dia. Dahsyat betul. Dia menggunakan Goku punya power di situ untuk Yal. Berjaya untuk meloloskan diri. Benar. Dahsyat dekat situ. Pemandu daripada Yal, aku pun tak sangka dia boleh terlepas sebenarnya tadi. Nampak dengan nyawa setitik tu. Penjangkaan aku ialah dia akan terkorban dan perlu diselamatkan ataupun memang akan ditinggalkan. Tapi Yal masih lagi menunjukkan resilience ataupun kedegilan yang tinggi untuk Yuhai walaupun sudah hampir 2 kali berturut-turut bermain dalam playtime yang sangat singkat. Tadi di Sandhawk, kali ini di Erangel pula. Tetapi lihatkan pelanggaran yang akan berlaku daripada Xavier terhadap Sam9. Ini adalah hari yang sangat tak menarik untuk Sam9 kalau benda ini berterusan. Ya, Olio juga akan dapat satu lagi daripada Sam9. Dan sekarang kita lihatkan Nate TI akan dia baling dengan satu grenade kat kenderaan bergerak, cuba melakukan aksi stone. Dan dia akan patah balik, tidak akan berkeras untuk berlawan saja. Tapi yang ni knockdown boleh dipegang. Tapi play itu akan dilihat sebenarnya oleh Adik Luke. Oh, yo kau punya. Adik Luke, mata tu tajam sangat lah. Tajam gila duk. Suntik apa ni? Tak tahulah kadang. Adik Luke. Ya, Adik Luke, aku tak tahu. Dia human highlight machine. Dia pergi ke klinik, dia pergi ke farmasi. Tahu tak ada apa je? Ya, tiada obat tembakan dia. Ya. Tak boleh nak buat apa. Device. Ya, kenapa ya ramai sangat dekat sini? Roy pun dekat sini. Xavier dekat sini. Tadi Face Clan pun dekat sini. Ya, circle baru ditunjukkan ke? Diorang tahu sebab benda yang kita tak nampak ke? Sebab circle tak ditunjukkan lagi. Belum tutup pun lagi. Ya, belum tutup lagi. Tapi diorang semua berganjak ke tempat yang sama. Sedangkan mungkin lebih economical untuk pergi ke Milta ataupun shelter. Tapi semuanya lepak dekat bahagian sini. Dan tapi okey juga kalau circle tu tutup dekat bawah. Mereka boleh masuk melalui kawasan jambatan. Tapi circle akan pergi ke Tanjung Milta Power. Ini circle rare. Agak rare. Kalau dia tutup betul-betul kat Milta Power, itu akan menyebabkan kesukaran untuk banyak pasukan. Kerana konsentrasi semuanya berada di bahagian kiri. Creep VIP, newbies. Sama dengan rakannya Voke. Untuk waktu ini menayakkan pada Boom, tetapi tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Peluru dia tak begitu banyak untuk dia spam, so dia tidak akan mengambil risiko yang terburu-buru untuk menamatkan ataupun untuk memulakan tembakan. Mereka isyarat kepada Boom bahawa adanya orang di bahagian luar ini akan menyebabkan keselamatan untuk pasukan yang lain.
Kerana ada yang cuba diserang oleh bom tadi tetapi menyebabkan ia terhenti sebentar. Untuk Crypt VIP, Iron Pro sudah pun terkorban sebenarnya. Agak mengejutkan. Tak bila Bonbit Frenzy. Rakan-rakannya akan naik dalam satu kereta dengan 3 orang. Harapnya tak ada apa-apa yang berlaku lah. Ya, benar. Tapi sebenarnya okey je kalau apa-apa berlaku. Ya, kita okey je. Kalau PA tadi tu, itu tak nak. Yap. Boleh bawa lagi Joy. Depan lagi sikit. Ya, di depan. Sampai habis game buat macam ni. Ya, betul. Boom, pasti rasa sedih kerana mereka tidak boleh maintain mereka punya lead di Sunhawk. Tapi nasi sudah jadi Moy. Yeah. Moy Moy itu bubuh. Oh, Kau tak tahu? tak tahu. Dalam bahasa apa? Aku pun tak tahu. Aku rasa tak tahu bahasa Mandarin Oh, ya. Sebab dulu aku rasa cikgu semasa aku tingkat darjah 6. Nama dia Encik Taufik. Baik. So, Encik Taufik ni dia seorang yang agak cool dan sangat pelik jugalah. Dia kadang-kadang garang gila, kadang-kadang dia lawak gila. Dia selalu menggunakan peribahasa itu. Nasi sudah menjadi Moy. Wow. Ya. Agak menarik juga. Tapi sampai sekarang aku terfikir juga. Maksudnya kalau kau overcook satu nasi dia angin. Ya, tapi kalau dia dah jadi bubur, dia dah tak boleh jadi nasi balik kan. Sama macam kau buat nasi goreng lah. Ada kembang sangat. Silence. AE ada dekat sini. AE pasukan yang dominasi mereka memang tak akan nampak sebenarnya dekat league stage. Lalu ni mereka berjaya untuk clutch out. Kalau mereka menang sekali lagi, memang AE akan sayang Malaysia habis-habisan lah. 3 kali dia menang PMSL, 3 kali dekat Malaysia. Tapi luck bagi tim Indonesia kat Malaysia memang bagus kan. Betul. 3 kali kat Malaysia, Indonesia menang. PMGC. Betul. BMGC. Semua PMSL kita buat kat sini. Ya. Tapi itu sebenarnya dalam untuk sport metafor pun ada juga kan. Apparently kalau tournament tu tournament bola tu di Malaysia or something, selalunya tim Indonesia akan perform. Dan kalau Indonesia, Malaysia akan perform. Tapi kat sini apa yang tak perform adalah Circle ni ada peluang pergi ke Novo Rap Noye. Ya tu. Yo. Gila. Circle guys. Inilah Circle yang menarik. Tapi kat tengah-tengah tu ada satu playable area yang kecil. Ada pulau kecil. Ya, pulau kecil tu kan. Aku betul fikir daripada tadi je. Boleh ke Circle pergi ke situ? Tapi hampir 60% daripada kawasan untuk dimainkan adalah air. Ini yang akan menyebabkan konsentrasi. Memang akan ada pelanggaran akan berlaku lah. Tadi kita tengok game ni macam sangat-sangat lembab. Korang pakai je lah tali pinggang sebab dah kita bersedia ni. Okay, kat sini aku boleh cakap je. Kalau Yal boleh dapatkan 7 mata atau lebih, Yal bersedia angkat Yal. Betul. Ini adalah circle yang, sekali lagi circle yang pelik. Yap. Yang paling sukar setakat ni aku rasa untuk mereka masuk. Even kalau kita faktorkan semalam dengan bulatan di dalam air yang mereka masuk dengan berenang itu. Ini lagi susah aku rasa sebab playable area mungkin kurang daripada 1 kilometer persegi. Ya, sebab mereka suka menembak. Kalau mereka menembak, mereka menunjukkan badan. So, mereka juga ada peluang untuk dijatuhkan dengan player yang begitu banyak. Dan kawasan untuk dimainkan yang begitu kecil. So, ini akan menjadi satu testing untuk Yal. Satu mata penyingkiran ada dalam tangan untuk mereka. PA lengkap keempat-empat player mereka. Crit masih lagi dengan 3. AE akan melanggar di Xavier. Di Xavier garang. Sangat-sangat garang game ini. Tetapi sekarang ni mereka akan diserang. Kita lihatkan kalau macam mana mereka compound defense. Dan bagi AE Octa, setiap game yang dimainkan sekarang ni adalah game penting untuk beliau. Kerana mereka aku rasa tengah test out sama ada Octa ni okey ke tak bersama dengan line up kita. Ya. So kalau mereka banyak kali rata, maka mereka mungkin akan menukar Octa kepada player yang lain. Tapi sekarang ni terlihatkan peluang untuk Octa and the gang menang sangat-sangat tinggi. Di Xavier ada satu player dekat kawasan luar, dia saja yang tinggal. Yang lain boleh jadi selamatkan. Dan untuk Levi's, dia tiada apa-apa genik tangan untuk diguna pakai. Ni kenapa Levi's? Kenapa dia berdiri macam itu? Tak tahu apa yang berlaku. Tetapi itulah, dilihat beliau oleh Octa. Dan Sam9, Kenny baru saja dijatuhkan. Begitu juga dengan Kenny memang akan ditamatkan nyawanya buat waktu ini. Rosemary, 4 player berjaya untuk mendapatkan hujung bulatan. Di sini memang ketara lah, ada ramai orang kerana ada begitu banyak bagi di bahagian luar. Dan di dalam visual kita menampakkan juga sebahagian daripada kelibat pasukan Yal dengan 4 orang mereka masih lagi ada.
Satu elimination berjaya sampai ke dalam tangan Sam9. 2 game yang menjadi nightmare. Mimpi ngeri untuk mereka. Mereka perlukan... Ada orang pergi Novo? Creed pergi Novo siap. Ini gamble yang betul besar tu. Macam mana dia sampai situ? Tak ada orang kat jambatan kan. Gila lah Creed. Kau dapat circle. Kalau lah kau dapat tadi, kau memang genius. Siapa yang ambil shot call tadi kan, kalau dia dapat Novo tu, aku call tu. Aku call kau. Bro, esok nombor dekat racing apa benda nombor dia kan? Benar sekali. Esok call guys. Minta nombor. Tanya sikit. Esok gol naik harga tak? Boyka call lu kan. Ki. Okey, kan turun ke bawah. Akan melihatkan ke arah depth. Tapi of course dalam air tidak boleh menembak. So dia akan... Dia ada betul nama dia boat lah untuk guna untuk pergi ke seberang. Tapi aku rasa dia nak buat benda tu secepat mungkin juga. Ya. Kalau tak kawasan tebing itu akan mula diduduki orang dan kebor itu pun boleh ditembak. Tapi Erzi mati pada zona sahaja. Depth akan berjaya untuk didapatkan oleh Chewy. Sam9, 2 game yang tidak berhasil untuk mereka, kosong mata. Sam9 seperti tidak bermain 2 game ni. Pada hari pertama nampak macam untuk mereka game yang mana mereka boleh lepas ke Super Sunday secara terus itu hanya sedikit saja markah mereka boleh perlu kutip. Tapi pada waktu ini nampak macam mereka akan terkandas bersama dengan Geek Fam. Ada 4 game lagi lah. Banyak lagi game untuk mereka mainkan. Benar. Banyak lagi game untuk dimainkan. Stage 4 permainan kita dengan 43 orang hidup, 12 tim. Kido ditunjukkan kepada kita sekarang dengan satu M4 di dalam tangan beliau. AE kata dengan Yal. Berapa butiran granit tangan mula untuk dimasak oleh kedua-dua pihak. Jimmy tadi dia masak satu, dia baling sudah. Leon menekan, peluru ada banyak di dalam tangan untuk diguna pakai juga. Rosemary dapatkan adik Luke. Satu jatuh untuk Yal. Tapi bukan kedudukan yang mana sangat sukar untuk diselamatkan. Cantik macam bunga Jimmy. Jimmy dapat satu secara kekal. Dia akan nampak satu lagi player cuba untuk melompat-lompat dekat sini. Dia kena naik ke tingkat 2 tapi dia akan lihat belakangnya. Dia lihat Bocil menembak Jimmy. Jimmy dijatuhkan. Adik Luke tak sempat untuk diangkat. Dia wanted to go up tapi dia ke belakang tadi. Dan belakangnya terus sedikit exposed. Tapi rakan yang lain akan membangunkan semula Yal. So Yal masih lagi akan ada 3 orang play. Adik Luke boleh dibangunkan semula. Ya, betul. Dan AE pun ada 3 orang yang mereka akan boleh guna pakai dalam situasi ini. Satu bulatan yang betul-betul kejam untuk ramai. Kita melihatkan ada yang sanggup untuk mempertaruhkan nyawa sampai ke Noye sekalipun. Kerana ketidakstabilan bulatan ini. Dan tiba-tiba ia pingpong naik ke atas pula, stage keempat. Tetapi pada waktu ini dah menemui kestabilan lah. Satu jawapan yang mereka dapat ialah circle terakhir dekat mana, dia akan berada dekat Pulau Besar. Untuk waktu ini, walau mana-mana, kita melihatkan pada PEA masih lagi ada. Semua player mereka pun ada juga potensi untuk pasukan Malaysia ini. Disebabkan markah face yang paling atas pun baru 58. Ya, kalau chicken kat sini sebenarnya ada peluang. Tadi pun mereka ambil fight yang agak berkualiti. 5 mata penyingkiran dalam satu round. Boleh maintain. Ya. RPX Hazel. Kali akan masuk ke dalam zona. Dia bersendirian rasanya PA. Kalau masa dia pegang kawasan bukit tu, dia akan nampak target untuk ditimbak. Tapi dia menuju terus ke arah PA dan juga Voin. Pada ketika ini kenderaan yang buat satu backflip. Turun ke bawah, tembakan terus dilepaskan dan dia akan berjaya untuk dijatuhkan. Voin akan melakukan mata penyingkiran mereka yang kedua. Circle dekat dengan Creed dan Creed memang kena abandon plan mereka untuk menggunakan boat sebab bunyi yang terlalu kuat itu. Dan sekarang rasanya kena berenang senyap-senyap sampailah mereka sampai ke tebing. Dan aku tak pasti pun kalau tebing lebih naik. Itu masalahnya, aku terkejut dengan masih ada 50-50, iaitu 50% bahagian air, 50% bahagian darat. Di dalam circle-circle yang terakhir ini, iaitu circle yang kelima. Dan Face belum mengetahui ada orang dekat sini. Untuk todak mereka kena bergerak sedikit ke depan. Mungkin akan mendatangkan kemalangan untuk mereka. AE pun meninggalkan terus
bandar Milta tadi terus terjun ke dalam lautan. Semua nampak macam yang lambat-lambat keluar ni, dia dah berputus asa sedikit. Malas lah nak main dekat dalam bandar lagi. Malas nak main dekat darat, kita main saja dalam air. Yudo Lions akan dijatuhkan. Pada waktu yang sama, Boom sudah sampai ke tebing. Dengan Face Clan mereka berkongsi tebing yang sama, berjiran. Cuma tak nampak sama sendiri bawa waktu ni lah. Siapa yang dekat tebing kawasan high ground ni sebenarnya advantage besar. Boom, Face Clan. KT akan melihat satu orang player maju akan ditinggalkan di kawasan belakang. Tapi tanya je lah, adakah pendekatan untuk terjun air begitu awal untuk AE ni akan membuahkan hasil? Aku rasa macam sedikit awal, maybe. Awal satu benda dan macam kau cakap tadi, kalau tebing yang diduduki oleh Boom dan Face Clan itu boleh dinaiki, mungkin berbaloi lah. Mungkin berbaloi sebab kita nampak macam kadang-kadang orang keluar daripada tiba dekat pesisir pantai, orang tak perasan, mungkin akan membuahkan hasil. Tapi bawa waktu ni, pantai yang diorang boleh naik balik dekat sini je lah. Tapi NKT dah pun bersedia dekat sini, ini akan menjadi itik duduk, sitting ducks. Benar sekali. Grenade mula dibaling ke arah NKT juga. NKT dapatkan AE tadi. Sekarang ni mereka sebenarnya grenade. Oh, kena dua orang. Grenade yang begitu cantik sekali dibaling kena berdua NKT sekarang ni. Susah sedikit kedudukan mereka dengan satu orang player saja yang berbaki. Ponbit punya grenade sebenarnya menjadi sasaran, dan itu akan memberikan sedikit masa bagi Alter Ego untuk membangunkan semula player mereka di knockdown. Last guy dicari, berjaya diambil. Wow. 5 mata penyingkiran untuk Boom. Tak ada apa yang boleh dikatakan untuk waktu ni. Tak ada siapa yang akan dapat meramalkan bulatan ini akan berlaku. Memang sekarang ni faktor kepada nasib saja. Kalau kau mengambil keputusan untuk masuk ke dalam bulatan dan tak tahu macam mana kau boleh fikir duduk dekat bahagian selatan ialah yang terbaik, maka memang kau akan menang lah 90%. Sebab waktu ni tak tempat nak main. Tengok semua tempat kiri kanan semua ada orang. Mana nak duduk bro? Okay, AE dia berjaya naik melalui kawasan pantai tersebut dengan chaos yang dilakukan oleh tim NKT sebentar tadi, dan Boom sekarang ini somehow somewhat ada 2 orang player saja yang berdiri. AE juga tinggal 2 tapi jadikannya 1 lawan 1 sekarang antara Boom dan juga Alter Ego. Rosemary hidup paling lama, so ini sebenarnya isu. Tapi Todak datang. Ada peluang untuk Todak meratakan kedua-dua tim Indonesia ini. Oh, memang ada peluang yang besar sebab memang tak ada orang dah kan. Memang tinggal seorang Rosemary saja. Tapi Rosemary ni boleh melakukan apa? Oh, tarik bom tu. Kenapa tak tarik? Okey. Dia lepaskan, dia yang ambil damage sedikit. Akan bertukar semula kepada UMP. Pada yang sama, Boom sekarang ni melakukan revival. Rosemary sudah pun terbunuh. So, Boom yang ni knockdown, 1 dibangunkan. Lagi 1 boleh dipegang juga pada ketika ini. First aid kit juga akan kena pakai terlebih dahulu. Tapi ikut Todak, peluang untuk mereka mengambil kawasan tebing ini sangat-sangat besar. Cleon juga akan mendapatkan Zeta daripada Void. So Void juga sekarang berada 3 orang player. Tam, grenade tangan berkualiti tinggi. Kena pada 1. 2 lawan 4. Tam, UMP, dia akan nampak target untuk ditembak. Come on Tam, boleh ni Tam, easy for you. Pergi. Ada 2 orang kat situ, lompatan Batman dilakukan. Dapat 1, dapat 2, rata. Oh, mantap Todak. Mereka ada momentumnya. Mereka ada bilangan askar yang cukup untuk mereka mendapatkan winner chicken dinner untuk waktu ini. 10. Oh, winner chicken dinner pertama di Erangel akan diambil oleh pasukan Malaysia mungkin. Dengan Todak ada 4 orang. PA pun ada 3 orang sebenarnya untuk mereka gunakan pakai. Face Clan ni saja menjadi penghalang yang terbesar untuk Void. Belum memang tinggal 2 orang dengan 1 orang dengan nyawa terlalu sedikit untuk Face Clan. Mereka dalam keadaan yang agak macam selamat tapi tak tahu bolehkah mereka menggunakan tempat itu dengan baik. Sebab sekarang baru stage ke-6. Ya, tak playable area kecil. So, banyak perlawanan tengah berlaku. Zeta juga dibunuh bersama dengan Todak. Cleon ni buat kerja senyap-senyap dengan begitu baik sekali. Void jatuh dengan dia tadi. Face Clan ditekan oleh beliau juga pada ketika tadi. Banyak betul fight berlaku dekat kawasan tebing. Dia tak join. Yeah. Tapi siapa-siapa yang nak ganggu tak akan boleh masuk. Sebab seorang Cleon ada dekat situ untuk membantu. Todak bermain cemerlang. Cleon sudah pun ada 3 mata penyingkiran. Aku rasa 3 mata penyingkiran ni semua daripada tim-tim yang berbeza. Ya, tapi kali ini adalah kali yang paling jarang sekali kau mengharapkan AI ni teka dengan betul. Kerana pada waktu ini Todak akan diletakkan sebagai penerima percentage paling tinggi untuk mendapatkan winner chicken ini kerana 4 orang mereka ada. Dan Face Clan pun sudah kurang 1 orang. Maka peluang untuk Todak berjaya mendapatkan winner chicken ini sangat-sangat tinggi. Todak pun ada peluang sebenarnya kalau mereka dapatkan 20 markah dekat sini. Sekurang-kurangnya akan memberikan mereka peluang untuk menyamakan kedudukan di dalam top 15 ataupun top 14.
markah yang sangat berharga untuk mereka. Todak ada peluang yang besar sebenarnya. Mereka hampir dengan mata penyingkiran double digit. PA juga sampai ke dalam top 3 dengan 2 orang player. Situasinya 2 lawan 3 lawan 4. Todak mengawal kawasan tebing. Sekarang aku rasa game sedikit slow sudah. Ya. Sebab masih lagi ada 2 circle untuk dimainkan. Rasa circle memang akan tarik ke kawasan daratan lebih banyak. So sedikit slow. Tapi kita akan lihat macam mana Todak settlekan kedua-dua tim di hadapan mereka ini. Cleon cuba menarik perhatian daripada pasukan FaZe, tapi ini berbahaya sedikit untuk dia sebab bukan FaZe dia menjadi ancaman. Pasukan Malaysia lagi satu. PA ada di bahagian kiri dia. Kalau mereka mengambil keputusan untuk mencari vantage point dan menembak Todak, mungkin akan menyebabkan distraction dan akan menyebabkan FaZe juga boleh menang. Clan juga mengawal kawasan tebing. Tebing yang dipegang oleh Boom tadi. Circle memang 100% pergi ke tanah sudah. Dan ini adalah circle yang agak baik untuk PA juga. Asalnya player PA Blaze yang paling tengah dalam circle sekarang ini. Benar. Ada satu airdrop di tengah-tengah yang boleh digunakan sebagai satu cover, satu bunker jika keadaan memerlukannya. 8 mata penyingkiran kalau dikeluarkan semua orang daripada permainan ini oleh Todak sahaja, mereka akan dapatkan 13 mata penyingkiran winner-winner chicken dinner. Itu akan mereka 23 mata. Rocky bergerak. Tetap bergerak sebenarnya. Rakannya yang bergerak 2 orang, Tam dan juga Cleon. Mereka akan pergi ke arah FaZe Clan. FaZe Clan Mela masa satu grenade tangan. Mereka akan cuba untuk dilakukan, tetapi tiada player Todak yang betul-betul yang dia boleh kena dengan grenade itulah selain daripada Cleon, tapi tak rasa dia akan sampai ke. Okey, bunga api saja. Ya, tapi Cleon sebenarnya untuk pasukan FaZe disebabkan mereka bermain di hujung-hujung di sini dan semua player dah pun menonton ke arah mereka. Sebenarnya walaupun ada semuanya 100% kawasan tanah, tapi mungkin mereka hanya boleh mempergunakan ataupun utilize 20% saja sebab mereka macam mampu duduk dekat bahagian tepi-tebing ni saja. Sebab dia keluar je bahagian flat ground ini, dia akan ditembak oleh Todak. Boleh tembak oleh PA juga. So dia boleh gunakan tebing ni sebagai satu bunker besar untuk dia. Itu sahaja. Tapi kalau circle tarik daripada dia pada ketika ini, habis. Itulah advantage. Satunya advantage yang mereka ada akan hilang. Bagi PA ada kereta lagi. Mobility ni sangat-sangat penting dalam circle-circle akhir. Kita lihatkan ni dilakukan oleh Encik Kengzo berkali-kali bersama bagi beliau. Pada waktu ni satu kenderaan 4 orang yang akan dibawa masuk oleh PA. 2 lawan 3 lawan 4. Pahang Esport Association juga ada peluang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Kenapa je? Bahaya juga. Sebenarnya macam Todak pergi ke depan situ sebab tiada serangan bom daripada pasukan FaZe. Jadi mungkin orang ingatkan mungkin FaZe ni tak ada bom kot. Tapi sebenarnya kita tengok pada Vintores tadi, dia ada 7 grenade. Agak berbahaya kalau mereka menjangkakan tempat ni selamat sebab mereka tak baling bom kat kita. So diorang tak ada bom dah tu. Sebenarnya diorang banyak lagi bom yang pakai. Main games. Ya, betul. Main game daripada seorang veteran, itu Vintores. Circle ke mana? Circle ke mana? Mereka melepaskan kawasan tebing. Ya, sudah keluar. FaZe kena keluar. Kena keluar. PA sudah pun masuk ke dalam circle sebenarnya. Sudah menyentuh sedikit sebanyak badan mereka di dalam circle. Jadi mereka tidak perlu beranjak terlalu banyak. Dan seperti yang dikatakan oleh On The Go tadi, mereka masih ada kenderaan yang boleh digunakan sebagai bunker. Sebab lepas ni bunker tu memang jadi tempat tetap pun tidak mengapa. Sebab dah tak ada circle lah selepas ni. Cleon, Tam, Iftar. Peluru ada masih lagi banyak, cukup untuk mereka bermain sampai ke hujung circle. Iftar punya grenade pun banyak. 8 grenade ada di dalam tangan beliau. Cleon rasanya semua pun bermain-main games dekat sini. Dia macam ada satu gejatan senjata dekat kawasan tebing bagi kedua-dua FaZe Clan dan juga Todak. So mungkin kedua-duanya pun macam, oh dia tak ada grenade. Member ni pula cakap, oh dia ni tak ada grenade. Tapi sebenarnya kedua-duanya adalah lubuk grenade sekarang ini. Banyak grenade yang mereka pegang. Vintores akan ke hadapan terlebih dahulu dengan kenderaan. Percaya sebenarnya untuk Park ada beberapa tembakan dilepaskan ke arah kenderaan tersebut, tapi kita cakap kepentingan kenderaan dalam circle-circle akhir. 8 mata penyingkiran untuk Todak boleh naik ke atas. Lebih banyak sebenarnya mata penyingkiran tersebut. Tam M4 dipegang, 158 campur 40 peluru hijau ada di dalam M4. UMP yang akan menjadi pilihan untuk perlawanan jarak dekat. Ya, sub weapon dan sub machine gun yang berada, tetapi di sini Cleon dia menampakkan sedikit kelibat daripada Onzen mungkin. Perlu bergerak sebenarnya. FaZe Vintores telah pun berpusing-pusing dekat situ untuk menarik perhatian dan dia berjaya menarik perhatian Rocky, tapi Rocky pun tahu itu merupakan satu distraction play. Terus pusing balik ke arah depan dia untuk memastikan tiada Onzen menembak dia.
Zen, jambatan asap yang tiada lubang langsung sekarang dibina oleh Mela dan juga Onzen. Mendekatkan diri mereka ke arah seorang Vintores. Mela sambil bergerak, dia menembak. Asap ni semakin lama semakin nipis juga. Mencari player daripada Todak sebelum mereka mengulakan pergerakan yang betul-betul serius. Adam terkena kuisan damage yang agak tinggi daripada grenade tangan di baling seorang Iftar. So Iftar sekarang ada 7 lagi grenade tangan untuk diguna pakai. PA masih lagi ada peluang kalau 3 lawan 4 antara Todak dan Face Clan yang berlaku terlebih dahulu, dan PA ambil kesempatan dalam kesulitan tersebut. One for one knock. Sebenarnya benda tu boleh berlaku lah, J. PA ni boleh ambil kesempatan. Sekarang ni 3 orang masih berdiri untuk Todak. Cleon menembak secara rambang. PA dua-dua tidak menembak sekarang ini. Last peluru hampir kena pada seorang Cleon tadi. Cleon masih lagi akan hidup. Vintores akan menekan. Grenade tangan dimasak, balingan dilakukan sekarang ini. Mungkin akan melantun, tidak terlalu jauh sedikit. Tapi Vintores mungkin akan nampak target untuk ditembak. Tembakan akan dilepaskan oleh Tam. Hampir mendapatkan Vintores. Rata sudah Face Clan. So 2 lawan 3 sekarang ini. Dan winner-winner Chicken Dinner akan diambil oleh Todak. Bring it on. Untuk mereka, akhirnya memang sudah dijanjikan kemenangan Todak itu. Ya, betul. Cuma penyelesaiannya lambat sedikit untuk ditunggu. Dan ini kemenangan yang besar untuk Todak kerana selain daripada kemanisan, keenakan ayam ini juga menjanjikan mereka ada peluang untuk pergi terus ke Super Sunday buat pertama kali bagi mereka, kerana markah yang berada daripada nombor 3-4 itu tidak sebegitu jauh sekarang untuk dikejar oleh mereka. Ya, benar. Saya cuma happy lah tengok Tam perform. Congratulations Encik Tam lah. Kerana berjaya mendapat 570 damage. Dan juga 3 mata penyingkiran paling tinggi untuk tim beliau. Ya, benar. Kau benarkan je? Ya, benar. Saya benarkan. Lepas tu saya kata, ya benar. Ya, tapi itulah dia Encik Tam daripada Todak. Kita akan bercakap mengenai beliau pada waktu ini. Tak ada apa-apa maklumat tentang dia. Ya. Cukuplah. Kami dah cakap kau dapat